Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu. Pada malam ini seperti biasa kita akan mengambil beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk kita cuba fahami dan mengamalkannya. Pada malam ini kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-12 dari surah An-Naml. Ayat yang ke-12 dari surah An-Naml, surah semut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Shadaqallahul azim. Maksud dia, wa adkhil, dan daklah engkau masukkan, yadaka, akan tangan engkau, fi jaybika, ke dalam kedua poket engkau, ke dalam poket engkau, takhruj bayda'a, nescaya keluarlah ia hal keadaan putih, min ghairi su', tanpa ada sedikit pun kecacatan. Fitis'i ayatin, pergilah engkau dengan 9 ayat-ayat Allah, yakni mukjizat-mukjizat, ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu, yaitu Fir'aun dan kaumnya itu, kanu, adalah mereka itu, kauman fasikin, kaum yang fasik. Ayat yang ke-12 surah An-Naml yang kita baca tadi itu ialah satu arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa dan isterinya baru pulang daripada Madian. Ya. Sebab Nabi Musa ni dia lari daripada Mesir, lari daripada Fir'aun. Dia duduk di Madian selama 10 tahun. Kemudian dia berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Setelah berkhidmat dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun, dia minta izin untuk balik semula ke Mesir. Ya. Dalam perjalanan dia ke Mesir itu, tiba-tiba dia melalui kawasan yang dipanggil Sinai. Di kawasan yang berbukit itulah ketika dia dan isterinya lalu pada waktu malam yang gelap, Nabi Musa AS melihat di puncak bukit itu ada api yang sangat besar. Jadi, oleh kerana malam itu gelap dan sejuk, Nabi Musa berhajat nak ambil api tersebut untuk jadikan pemanas badan. Lalu dia suruh isteri dia duduk sekejap dan dia pergi mendekati api tersebut. Bila dia dekati api tersebut,
disitulah dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, wahai Musa, kamu sudah diangkat menjadi seorang rasul. Jadi disitulah Nabi Musa alaihissalam ditabalkan menjadi seorang rasul. Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu dia apa? Izhab ila Fir'aun. Kamu pergilah kepada Fir'aun itu. Fa innahu tagha. Karena Fir'aun itu dia adalah orang yang melampaui batas. Pergi ajak dia kembali ke pangkal jalan. Pergi dakwah dia. Ya. Jadi arahan daripada Allah Ta'ala ini merupakan satu arahan yang berat bagi Nabi Musa. Sebab apa? Sebab selama ini dia melarikan diri dari Fir'aun. Sebab Fir'aun nak bunuh dia. Kerana dia telah melempang seorang lelaki Kipti. Ya. Dan Fir'aun cari dia nak bunuh dia. Lalu 10 tahun dia menghilangkan diri. Dia ingat dia balik Mesir tu tak naklah jumpa Fir'aun, walaupun Fir'aun tu bapa angkat dia. Dia sekadar nak balik duduk jadi orang biasa sudahlah. Ya. Tapi Allah Ta'ala kata pergi jumpa Fir'aun. Jadi ketika itu bayangkan bagaimana perasaan Nabi Musa alaihissalam. Orang yang nak bunuh dia, orang yang ada kuasa, tiba-tiba Allah kata pergi jumpa dia. Macam serah tengkuk untuk disembelih lah. Tapi Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui. Dia tahu apa rasa Nabi Musa dengan arahan itu. Sebab seorang rasul dia kena ikut arahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu dia, wahai Musa, sekarang ni masukkan tangan kau ke dalam belahan baju kau. Fi jaibika tu, jaib ini terjemah bahasa Melayu dia poket ataupun saku. Tapi maksud jaib dekat sini bukan poket ni, belahan baju di tengah ni. Ya. Allah kata buka belahan baju kau di tengah tu, masukkan tangan ke dalam. Dia pun masukkan tangan. Dan bila dia masukkan tangan, Allah kata keluarkan tangan tu. Bila dia keluar, dia tengok tangan dia bercahaya. Tangan dia bercahaya, putih melepak min ghairi su'. Dalam Quran kata apa? Dia tangan dia tu putih bercahaya tanpa ada sedikit pun kecacatan. Mana memang putih betul, bercahaya betul. Ya, itu tangan dia. Itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dia lagi, yang itu pula tongkat. Pergi ambil tongkat tu. Pergi ambil tongkat tu, dengan tongkat itu juga mukjizat bagi engkau. Ya, dengan tongkat itu Nabi Musa alaihissalam dapat dimudahkan urusan dia untuk berdakwah. Nanti kita tengok bagaimana tongkat Nabi Musa ni digunakan untuk lawan sihir-sihir yang dibuat oleh ahli sihir Fir'aun. Mereka melontarkan tali-tali lalu menjadi ular. Nabi Musa lontar tongkat dia jadi ular yang lebih besar dan makan ular-ular ahli sihir. Dengan tongkat itu juga nanti Nabi Musa akan ketuk batu yang keras, akhirnya keluar mata air sebanyak 12 mata air daripada batu tu. Dia ketuk dengan tongkat dia. Dengan tongkat itu juga dia memukul Laut Merah, dan Laut Merah itu terbelah dua, dan Nabi Musa dan kaum dia dapat jalan sampai ke dasar laut, tak tenggelam. Ya. Itu dua mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam ayat ini dia kata apa? Fi tis'i ayatin, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun dengan 9 mukjizat aku beri kepada engkau. Ya. Allah sebut dalam Quran ada 9 mukjizat, ada 9 ayat-ayat Allah. Bawa 9 ni pergi jumpa Fir'aun, lawan Fir'aun. 2 daripada mukjizat itu telah kita sebutkan tadi. Apa dia? Mukjizat tangan bercahaya dan juga mukjizat tongkat. Ya. Jadi tangan dia yang bercahaya itu menyebabkan tangan dia power betul lah. Kalau dia pegang besi, besi jadi lembut. Itu. Kalau dia lempang orang, berkecai muka. Ya. Ini punya Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Jadi ada 2 mukjizat kita dah dengar dah. Jadi nanti Nabi Musa akan gunakanlah 2 mukjizat ini untuk memudahkan dakwah dia
kepada golongan Fir'aun dan juga rakyat Fir'aun. Dalam ayat ni Allah kata apa? Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi. Pergilah engkau dengan 9 mukjizat ini kepada Fir'aun dan kaum dia. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka siapa? Mereka itu Fir'aun dan kaum Fir'aun. Mereka itu semua fasik, kata Allah. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Musa alaihissalam dalam dia berdakwah, dia berlawan bukan saja dengan Fir'aun, tetapi dia berlawan juga dengan rakyat Fir'aun. Ini lagi menambahkan susah dia nak berdakwah. Macam Nabi Muhammad SAW, dia berlawan dengan Abu Jahal, pemimpin Quraisy, dia berlawan dengan Abu Sufyan, berlawan dengan Abu Lahab. Tapi rakyat marahin sokong dia. Hamba-hamba abdi banyak masuk Islam. Orang kampung banyak masuk Islam ikut dia. Tapi Nabi Musa bukan saja Fir'aun lawan dia, rakyat Fir'aun yang miskin-miskin, yang cika-cika itu pun lawan dia juga. Jadi tak sama. Jadi Nabi Musa ni dia berdepan dengan ujian yang sangat berat. Kalau berdepan dengan Fir'aun saja boleh tahan, ni berdepan dengan rakyat jelata. Yang mana rakyat jelata ini mereka sepakat menerima Fir'aun itu sebagai Tuhan mereka. Fir'aun ni Tuhan. Jadi nak ajak mereka kepada pangkal jalan tu bukan mudah. Allah kata pergi kepada Fir'aun dan kaum dia, mereka itu semuanya fasik. Nak pergi macam mana ya Allah? Aku macam ni Allah kata aku bagi engkau 9 mukjizat. 2 daripadanya tangan yang kuat, satunya tangan yang kuat, yang kedua tongkat yang sangat berguna. Pergi. Jadi 2 mukjizat ini Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa, khas untuk berlawan dengan Fir'aun dan kaum dia yang sangat mengagungkan sihir. Fir'aun zaman dia orang masyhur dengan ilmu sihir. Sebab tu nanti kita tengok Fir'aun nak kalahkan Nabi Musa, dia guna ahli sihir. Penasihat-penasihat kanan dia ialah ahli-ahli sihir. Jadi zaman Fir'aun tu memang ahli-ahli sihir, dukun-dukun, pawang-pawang ni memang dapat tempat lah. Orang kata tahap menteri lah. Paling tidak pun tahap esko. Tu dia punya ahli sihir. Ahli sihir tahap esko. Macam tu jumpa belalang lah kan. Jumpa belalang tu tengok dia tahap apa tu? Esko tu. Amat nispu nak pergi mana-mana panggil dia dulu. Betul tak? Macam tu lah ceritanya. Jadi tuan-tuan, apa lagi 7 mukjizat Nabi Musa yang Allah kata bawa semua ni pergi lawan Fir'aun. 7 mukjizat itu kita boleh rujuk dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-133. Ada 7 mukjizat disebutkan kat situ. 2 dah sebut dah tadi. Surah Al-A'raf 133 dia sebut ada 7 lagi. Yang pertama apa? Fa'arsalna 'alaihimut tufan. Maka kami utuskan, kami hantarkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dan kaumnya ayat Allah yang sangat hebat. Dan ia adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi Musa. Apa dia? Allah Ta'ala hantar tufan. Tufan ni apa dia? Angin kencang. Sebab apa Allah Ta'ala hantar angin kencang? Sebab nak bagi modal kepada Nabi Musa AS untuk berdakwah. Sebab Fir'aun dia pandai bercakap, tuan-tuan. Pandai bercakap. Kalau dia jual peti sejuk tu dia jual pada orang Eskimo, orang Eskimo beli peti sejuk dia. Tu. Padahal dekat Eskimo tu dah sejuk dah, betul tak? Tak perlu dah kan. Tapi bila Fir'aun kata beli, orang akan beli. Ini dia punya kepetahan bercakap. Dia pandai. Dibantu pula oleh menteri-menteri yang jahat-jahat seperti Haman dan Qarun. Lagilah dia jahat. Jadi bila dia pandai bercakap, sebab tu orang rakyat dia kata dia Tuhan. Tengok negeri Mesir ni negeri yang subur. Sampai sekarang Mesir subur. Mesir adalah antara pengeluar beras yang terbesar di dunia.
Dia bukan saja tanam gandum, beras pun banyak ke sana. Timur Tengah tu, dari Saudi Arabia, negara-negara Arab, beras dia ambil daripada Mesir. Kami duduk sana dulu memang makan beras Mesir. Tapi beras Mesir dia tak apa sedap, lain macam pulut sikit. Dia yang sedap tu basmati tu sedap. Tapi beras Mesir ni dia tak sedap. Tapi boleh makan lah. Daripada tak ada, makan beras Mesir. Kan? Jadi Mesir ni dia negara subur. Jadi bila subur, tanam gandum, gandum hidup. Tanam beras, beras hidup. Firaun dia keluar kata apa? Tengok, ini semua kerja aku. Ya, aku yang jaga semua ni. Sungai Nil tu, dia mengalir atas perintah aku. Aku kata berhenti, dia berhenti. Aku kata mengalir, dia mengalir. Setakat ni aku suruh dia mengalir lah. Sebab itu kamu semua dapat siram tanaman kamu dengan air sungai Nil. Tengok tanaman kamu subur. Akulah yang menjaga sungai Nil. Dia sebut dalam Quran kata apa? Nil itu tahta arjuli, tahta rijli. Nil itu berada di bawah tapak kaki aku. Nampak tak? Jadi orang kampung bila tengok, betul lah, hebat Firaun ni. Itu. Sebab apa orang kampung kata hebat? Sebab orang kampung ni dia telah dibodohkan. Nampak tak? Ya? Kalau orang Melayu, orang perempuan Melayu, bukan perempuan Melayu lah, perempuan Nusantara lah, bukan Melayu, perempuan Nusantara. Kalau dia nak bodohkan suami dia guna apa? Dia guna nasi pula. Nasi tu, wup gitu, habis lah. Diri bang, diri. Angkat satu kaki, angkat satu kaki. Macam tu dia buat. Kan? Firaun ni, dia bodohkan rakyat dia. Sampai ada ayat, nanti kita bacakan ayat dia. Allah Ta'ala kata, Firaun dia telah berjaya membodohkan rakyat dia. Rakyat dia semua bodoh. Ikut apa cakap dia. Sebab tu Allah kata mereka ni fasik. Apa kata Firaun? Ya Tuhan. Firaun kata, aku Tuhan tau. Gandum-gandum ni semua aku yang tumbuhkan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Ya Tuhan, dia orang persembah. Firaun pun seronoknya dia sembah aku. Tahu tak? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kalau betul kau Tuhan, okey, aku hantar ayat aku yang pertama. Apa dia? Allah Ta'ala hantar tofan. Datang tofan. Tercabut habis gandum-gandum dia. Bila tercabut habis gandum dia, habis tanam-tanaman, tofan tu datang. Nabi Musa pun datang, jumpa rakyat dia. Macam mana? Kalau macam ni, Firaun tu Tuhan ke? Masa tofan tu datang, dia mana boleh lawan tofan? Kalau dia Tuhan, tentu dia boleh lawan tofan. Taklah rugi kita macam ni. Nabi Musa dia nak buka fikiran rakyat. Tapi rakyat dia kata apa? Kami tak percaya ke engkau. Tuhan ini, Tuhan kami tetap Firaun. Habis kalau dia Tuhan, macam mana dia tak boleh lawan tofan? Ini bukan senang, rugi banyak ni. Dah. Firaun tu Tuhan kami. Firaun masa berlaku benda ni, dia duduk dalam istana, dia tak keluar. Dia takut rakyat dia kata apa? Tuan, tolong bantu kami. Dia takut. Sebab tu bila berlaku tofan, dia duduk, dia sorok diri dia. Takut orang minta tolong kat dia. Kalau orang minta tolong kat dia, apa benda dia nak tolong? Dia bukan Tuhan. Tengok dia pandai. Tapi rakyat dia, dah. Firaun tu Tuhan kami. Itu. Bila tofan dah habis, maka gandum tu ditanam balik, naik balik. Bila naik balik, Firaun pun keluar istana. Tengok, ini semua kerja saya. Ya, tengok saya dah tumbuhkan balik gandum-gandum ni. Sungai Nil sudah mengalir macam biasa. Rakyat pun tepuk tangan. Tuhan kita bagus. Nampak? Rakyat dia dungu. Dungu ke dunggu? Saya pun tak kerti nak sebut. Dungu Lepas tu Allah kata apa? Oleh kerana tofan datang mereka tak sedar, Allah hantar apa pula? Wal jaroda. Kami hantar taufan, lepas tu kami hantar pula belalang. Bila gandum mereka dah naik tu, Allah Ta'ala hantar belalang. Kalau betul Firaun tu Tuhan, suruh dia lawan belalang ni. Suruh belalang ni balik. Takkan belalang tak dengar cakap Tuhan? Sekali bila belalang tu datang, tuan-tuan, dia hinggap dekat gandum ni 10 minit. Gandum habis semua dia makan. Saya pernah kena sekali. Saya keluar daripada surau tu. Tempat saya duduk tu di sepadan Iraq. Iraq dengan Syria ni padang pasir, ladang gandum dia besar. Jadi saya masa tu musim panas, musim gandum masak. Saya ada kat situ. Duk mengaji dengan Tok Guru tu. Keluar daripada surau lepas main asar tu, tengok langit sebelah sini gelap, sini terang.
Saya kata nak hujan ke? Tu guru kata bukan hujan dik, itu namanya belalang. Itu itu belalang tu, dia nak makan gandum. Memang betul tuan-tuan. Tu guru kata kau pergi belakang rumah, kau ambil jala. Ambil jala, kita tadah. Itu mana yang masuk jala kita buat gulai, mana yang tak masuk dia makan belalang. Memang belalang tu datang tuan-tuan, dia singgah dekat pokok gandum, habis. Petani-petani menangis, tengok hilang gandum sekejap je. Tapi dia bukan macam belalang kita. Belalang ni besar-besar ni, mana yang masuk jala tu ambil saja, ambil lighter bakar sikit je, makan kerup-kerup macam keropok. Tapi saya tak pandang masa gigit, tak pandang. Kalau gigit pandang memang tak tergamak tu, tutup mata je. Dan masuk dalam mulut tu kunyahnya. Sedap lah. Kalau orang Kelantan dia buat rendang, rendang belalang sedap, ya. Orang kunyit, orang kunyit. Sedap. Tapi dekat sana tu dia bukan belalang kunyit, dia belalang ni hijau juga. Tapi besar. Dia datang, belalang ni Allah Ta'ala hantar, hancurkan habis gandum-gandum Fir'aun. Nabi Musa pun datang, tengok, kan aku dah kata, hari tu Taufan datang, Fir'aun tak boleh lawan. Ni belalang datang, tengok, habis kita punya gandum. Kalau betul dia Tuhan, tentu dia lawan belalang ni. Tentu dia suruh belalang tu balik. Tengok. Mana Fir'aun? Tak jumpa. Fir'aun duduk dalam istana. Jadi bila dah habis hasil-hasil gandum semua, rakyat dia kata apa? Dah, Fir'aun tu Tuhan kami, tak apa, gandum habis tak apa, kami ada simpan gandum dekat kilang kami. Memang kilang dia banyak. Dalam kilang ada gandum, kami ada gandum banyak dalam tu, tak apa, Tuhan kami jaga kami. Itu Allah Ta'ala kata, ya Allah, mana pergi akal korang ni? Allah Ta'ala pun hantar apa lah? Dia hantar wal kummala. Kami hantar kepada mereka kutu-kutu. Kutu ni makan apa? Kutu ni dia makan gandum yang duduk dalam kilang tu. Belalang makan gandum kat ladang, kutu ni Allah Ta'ala hantar pergi makan gandum dalam kilang. Datang kutu ni dia makan, dia orang buka kilang, habis gandum tak ada. Nabi Musa datang, dia kata apa? Kan aku dah kata, kalau betul Fir'aun tu Tuhan, mengapa dia tak lawan? Dia bukan Tuhan kita. Ini binatang kecil aja Allah Ta'ala hantar, dia tak boleh lawan. Macam mana kata dia Tuhan? Tapi rakyat dia tak nak fikir tu. Rakyat dia kata, dah, dia Tuhan kami. Dia Tuhan kami. Dia bagi dia apa, mandrem dia baca begitu, tak tahu tuan, orang Mesir ni. Fir'aun sudah bodohkan dia. Sebab itu tuan-tuan pergi dekat Mesir, kita tengok piramid besar tu, batu dia satu-satu batu bukan ringan tuan-tuan. Rakyat dia pikul, pergi buat piramid untuk Fir'aun. Sebenarnya dalam piramid ada apa? Dia simpan baju dalam Fir'aun, dia simpan seluar dalam Fir'aun. Saya dah masuk dah. Itu. Dia simpan kubur anak Fir'aun. La ilaha illallah. Kalau nak simpan baju dalam, apa pasal nak suruh rakyat pikul batu setinggi-tinggi tu? Ada orang putih tu, dia degil. Orang kata kau jangan naik ke puncak piramid, tak boleh turun. Dia degil, dia naik. Dia naik memang tak boleh turun. Tinggi. Helikopter terpaksa ambil dia bawa turun. Nampak tak? Rakyat dia dibodohkan. Kalau tuan-tuan lah, Menteri Besar Selangor kata, jom kita pikul batu, jom. Nak kita pikul? Tak nak, boleh, tapi charge lah tinggi sikit, betul tak? Kita pikul ikut kilo lah, bayaran dia ikut kilo. Ni tak ada. Rakyat Mesir ni, baik Tuhan, dia orang pikul. Batu tu bukan datang daripada Kairah. Batu tu daripada Aswan. Aswan ni dekat sepadan Sudan tu. Pikul. Demi Tuhan kita. Nampak tak? Dia ni bukan bodoh lah. Kita bukan, rakyat ini bukan bodoh. Kita nak panggil apa? Sewil lah. Allah Ta'ala hantar kutu makan. Nabi Musa kata, tengok, dia bukan Tuhan kita. No, dia Tuhan kita. Dia Tuhan kita. Allah Ta'ala kata, baiklah, aku hantar dafadek pula. Aku hantar katak pula. Katak ni, orang Mesir ni, bila gandum dia dah dimakan dia belalang, kutu dah makan gandum dekat kilang, dia kata apa? Tak apa, kami boleh cari makan lain. Allah kata, okey, kau sombong ya? Aku hantar katak. Katak tu tunggu depan rumah dia. Dia keluar aja, pum, dia melompat kena muka mati. Sebab apa Allah hantar katak? Supaya mereka hilang punca rezeki. Kalau betul Fir'aun tu Tuhan kau, suruh dia bagi rezeki kan kau. Dia nak pergi mana?
Gandum dekat kilang dah habis makan dek kutu. Belalang makan dekat ladang. Nak pergi kerja bawa Grab tak boleh tu. Dulu kita kan masa PKP kerja tak boleh bawa Grab lah kan. Ni nak bawa Grab pun tak boleh. Keluar tingkap aja katak tu. Pom, dia lompat, dia gigit mati. Menyebabkan rakyat Mesir duduk rumah, tak boleh keluar rumah. Nabi Musa pun, macam mana? Mintalah tolong kat Tuhan kau. Tapi rakyat Mesir ni bodoh. Nah, dia Tuhan kami. Allah kata, ya Allah, manusia jenis apa korang ni? Tak apalah. Dia kata apa? Kalau tak boleh keluar rumah pun tak apa, kami boleh minum air. Tuhan kami baik, ada air. Allah kata tak apa. Kalau kau boleh kata minum air, Allah Ta'ala hantar wadam, aku hantar darah kepada mereka. Dia buka kawi tu keluar darah. Dia pergi dekat pigi, dia cedok air tu, air darah sehani-hani bau, nak minum tak boleh. Jadi nak makan gandum dah tak ada, nak minum air dah bertukar jadi darah. Nabi Musa pun datang. So di mana Tuhan kau? Pergilah minta tolong Firaun. Dia orang cari Firaun, tak jumpa Firaun. Firaun di saat itu dia tak keluar. Sebab kalau dia keluar, rakyat minta tolong, dia nak tolong apa? Terbukalah rahsia bahawa dia bukan Tuhan. Dia nyuruh tu. Datang menteri, dia kata, Tuan, kita ni dah teruk dah ni. Kita dah teruk dah ni, dah tak ada benda rakyat nak makan ni. Akhir sekali apa kata Firaun? Tuan-tuan boleh tengoklah surah Zukhruf. Ya. Kita pergi, kita cakap berdalilkan Quran. Ya. Baik. Buka surah Az-Zukhruf ayat 51 sampai 54. Ini setelah Firaun berada dalam keadaan yang tersepit. Tersepit betul dia. Rakyat dah mula kata, Tuan, dah tak ada benda nak makan ni, nak minum pun tak ada air, semua dah bertukar jadi darah ni. Mana Tuhan kita? Mana Tuhan kita? Firaun pun macam mana nak buat ni? Itu. Dan dia bukan Tuhan. Cuma dia bohongkan rakyat dia. Rakyat pula percaya. Ya. Lalu Firaun buat apa? Jom kita jumpa Musa, jom. Kita jumpa Musa, kita merayu kat Musa, biar Musa doa dekat Tuhan dia, tolonglah tarik bala ni. Nampak tak? Firaun dia punya pandai, ya. Lalu tuan-tuan, tengok apa kata Allah. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, dan telah memanggillah oleh Firaun kaumnya. Firaun pun panggil kaum dia. Hei kaumku yang susah, mari sini. Qala, telah berkatalah ia, ya qaumi, wahai kaumku. Bukan ayat ni, ya Allah. Itu setelah dia berjaya. Sekejap ni dia. Buka surah Al-A'raf lagi. Surah Al-A'raf ayat yang ke-134 pula. Walamma waqa'a alaihimuz rijzu qalu ya Musa, dan apabila mereka jatuh dalam ketakutan yang amat sangat, bila masalah dah besar sangat, ya, qalu, berkatalah mereka, Firaun dan kaum dia kata apa? Ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, tolong doakan bagi kami. Doa kepada siapa? Doa kepada Tuhan kau. Mintalah doa pada Tuhan kau. Supaya apa? Supaya Tuhan kau tarik balik bencana ni. Nampak tak? Firaun mula buat lembik tengkuk. Sebab dia tahu dia tak boleh buat apa-apa pun. Ya? Dia jumpa Nabi Musa, ajak rakyat dia pergi, jom kita jumpa. Rakyat dia sepatutnya dah boleh fikir dah, betul tak? Kalau gitu dia bukan Tuhan ni. Makna Tuhan Musa lebih betul. Sebab Firaun pun jumpa Tuhan Musa, bermakna Firaun bukan Tuhan. Tapi rakyat dia dah kena mandrem, habis dah tuan-tuan. Dia tak boleh fikir dah. Ya. Dia tak boleh fikir dah, dia jalan terus. Firaun minta tolong dekat Allah. Dia kata apa? Wahai Musa, engkau tolong minta kat Tuhan kau supaya Tuhan kau angkat semua bala-bala ni. Tolonglah Musa. Tengok, satu dia kata. Yang kedua dia kata apa? La in kashafta an-rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil.
kalau engkau angkat segala bala ni wahai Musa, aku berjanji aku akan beriman kepada engkau. Nampak tak? Firaun dia pujuk Nabi Musa pun lembut tuan-tuan. Ya, tolonglah Musa, kita semua ni dalam susah, kau tak kesian ke tengok rakyat ni kesian, mereka semua lapar ni, nak minum air tak ada ni, semua dah bertukar jadi darah ni. Boleh tak kau minta tolong kat Tuhan, kau angkat bala ni balik? Aku janji kalau semua bala ni terangkat, kami semua akan beriman kepada engkau, dan Bani Israel yang kami seksa, kami penjarakan tu, semua kami akan lepaskan. Ini dia janji kan. Jadi Nabi Musa ni tuan-tuan, ya, Nabi Musa dalam latihan dia sebelum dia jadi rasul, dia tak ada latihan politik. Sebab tu dia kurang sikit bab-bab politik ni. Itu Firaun orang politik tuan, kalau cakap kita kena siasat 25,000 kali. Tak kira siapa lah. Firaun ni orang politik, dia cakap itu kena siasat 25,000 kali. Ya ke? Tapi Nabi Musa dia tak macam Nabi Muhammad tau. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dia yatim piatu. Bila dia yatim piatu, dia tak dijaga oleh mak bapak dia. Siapa jaga dia? Yang jaga dia Abdul Muttalib, datuk dia. Datuk dia ni ialah pentadbir kota Mekah, ahli politik. Jadi daripada kecil lagi dia duduk dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pula bila ada persidangan parlimen, dia bawa Nabi kita masuk parlimen. Kan ada dalam kitab sirah tu, dia bawa Nabi masa kecil masuk parlimen dalam mesyuarat. Esko tanya, tuan, ini budak kalau dia kencing susah kita nanti. Apa kata Abdul Muttalib? Uskut, engkau diam. Wa inna lahu lasya'nun azim. Ini cucu aku ni, dia akan jadi pemimpin besar. Biar dia belajar cara kepimpinan. Jadi Nabi kita daripada kecil lagi dah tengok macam mana orang bergaduh dalam parlimen. Cukuplah tu, duduk dia dah tengok lah semua tu. Daripada kecil dia dah nampak dah benda tu. Dia dah tengok dah, ini temberang semua dia dah tahu dah. Kemudian bila dia balik rumah, dia nampak bagaimana datuk dia selesaikan masalah rakyat. Betul tak? Sebab Abdul Muttalib ni pemimpin yang disayangi. Jadi dia duduk di rumah pemimpin besar. Daripada kecil dia belajar masalah pentadbiran. Nampak tu? Sebab itu Nabi kita, otak dia ialah otak seorang ahli politik. Dan dia juga otak seorang ahli ekonomi. Selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, siapa jaga dia? Yang jaga dia Abu Talib. Abu Talib pakcik dia. Siapa Abu Talib? Abu Talib seorang peniaga. Bila Nabi Muhammad duduk dengan dia, dia kata, "Mau ikut aku pergi pasar malam, kita berniaga." Nabi belajar macam mana nak bercakap. Sebab itu Nabi jadi peniaga yang hebat. Apa bukti dia? Kan Khadijah, kan sebelum dia kahwin dengan Khadijah ni seorang jutawan wanita yang hebat, duit banyak, ahli perniagaan yang berjaya. Tiba-tiba dia nak buka branch dia dekat luar. Dia carilah orang nak uruskan dia punya perniagaan. Dia cari siapa? Nabi Muhammad. Padahal banyak lagi orang dekat situ yang boleh berniaga. Dia jumpa Nabi kita. Masa tu belum jadi Nabi lagi. Aku bagi engkau duit, uruskan duit ni, berniagakan. Dapat untung kita bagi dua. Bukan senang tu. Tuan-tuan ada tak dekat sini? Siapa tu Datuk Vida datang jumpa nak bagi duit, suruh berniaga? Ada? Mana ada? Ni bukan dia percaya kita. Aku tengok Pak Haji ni aku tak percaya. Kalau dia jujur pun mungkin dia tak ada ilmu perniagaan, betul tak? Ini Khadijah ni jutawan, bagi duit dekat Nabi kita. Kau pergi berniaga. Dia percaya kan Nabi. Makna pengalaman ilmu perniagaan dia tu tinggi. Sebab tu Nabi kita tak pernah kena, jarang ditipu. Dia orang politik dan dia orang perniagaan. Kan? Ini dengar azan dulu.
La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sikit lagi ya. Oh, Isyak masuk apa? 8 suku. Kita berhenti pukul 9, lama lagi ni ya. Boleh ke pukul 9? Tak boleh. 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 Tapi terus salah ya. Sian tengok tuan-tuan. Tak apa, dalam pukul 9.30 kita berhenti. Okey tuan-tuan, sikit lagi. Sikit lagi. Jadi cuba kita tengok Quran kata apa? Allah dah turunkan bala macam-macam kepada Bani Israel ni, dia tak terima juga ya. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka terus menjadi orang yang sombong dan mereka itulah penjenayah, kaum yang membuat jenayah, kata Allah ya. Jadi mereka jumpa Nabi Musa, Firaun pujuk Nabi Musa pun doa pada Allah. Bila doa, Allah Taala pun angkat bala-bala tersebut. Bila bala-bala tu dah terangkat tuan-tuan, Sungai Nil dah mengalir elok, gandum dah naik balik, semua dah okey balik. Nabi Musa pun tanya, Firaun, bila kau nak beriman? Hari tu kau janji kan? Kau janji dengan aku, kau janji dengan Allah. Kalau terangkat semua bala ni kau akan beriman. Ya? Tetapi apa kata Quran? Idza hum yankuthun, pada ketika itu mereka mengkhianati janji-janji mereka. Tak nak mereka beriman kepada Nabi Musa. Okey. Bila mereka tak nak beriman pada Nabi Musa, itu belum cukup lagi bagi Firaun. Sebab apa? Sebab Firaun ni nak memastikan bahawa dia akan terus diangkat sebagai Tuhan. Tahu tak? Jadi dia kena angkat balik nama dia. Bila dia jumpa Nabi Musa minta doa tu, itu telah menjatuhkan nama dia di hadapan rakyat. Jadi macam mana dia nak pusing balik? Tu saya kata Firaun ni kalau dia jual peti ais pada orang Eskimo beli peti ais dia. Dia punya pandai bercakap. Nabi Musa kata, engkau bila nak beriman?
Ya? Apa kata Fir'aun? Aku tak nak beriman pada engkau wahai Musa. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku baru-baru ni tu semua sihir daripada engkau. Dia pusing kat situ. Katak tu datang, entah daripada mana datang ni sihir engkau. Itu belalang punya banyak datang ke negeri Mesir ni. Ini semua kerana sihir engkau. Dia burukkan Nabi Musa, segala yang berlaku semua kerja Nabi Musa. Akhir sekali Nabi Musa jadi apa? Jadi punching bag. Tahu punching bag? Ada orang main tinju kan, dia tumbuk tu. Kan? Macam saya bila geram kat orang, betul tak? Nak tumbuk tak berani, balik tumbuk punching bag. Nampak tak? Jadi Nabi Musa ni, Fir'aun tukar kata nak beriman pada Nabi Musa. Dia tukar ni, dia jadikan Nabi Musa ni segala kesalahan dia letak pada Nabi Musa. Apa benda? Belalang datang, ini sihir kau. Kutu datang, ini semua sihir kau. Ketika itu rakyat kata apa? Gitu. Ingat kan Musa ni bagus orangnya. Rupanya selama ni kita susah sini semua angkara dia. Ahli sihir rupanya Nabi Musa ni. Habis tuan-tuan. Nabi Musa ingat dia punya perjuangan dah berjaya dah. Tapi tengok Fir'aun punya pusing. Jangan tuan-tuan. Dia pusing sebab dia nak jatuhkan orang ni. Pertama sekali jatuhkan dia punya peribadi dia, betul tak? Senang aja, betul tak? Ya, jatuhkan. Tuan-tuan tengok kedai tu maju kan, kedai tu maju. Kita pun kata hari tu saya makan kat kedai dia muntah saya. Sebab apa? Memang rojak mamak tu sedap, tapi saya tengok kaki dia ada kudis. Habislah orang tak pergi dah. Betul tak? Jatuhkan peribadi dia, habislah. Padahal kawan tu tak begitu, betul tak? Ya. Ini semua kerja Fir'aun. Ya, menjatuhkan peribadi orang dengan memburukkan orang padahal dia tak buat pun. Ini semua kerja Fir'aun. Tuan-tuan jangan buat gitu lah. Ya. Tapi tuan-tuan saya rasa tak buat, betul tak? Ya. Tuan-tuan orang baik. Tapi ada sebagian orang dekat Afrika Selatan dia suka buat benda macam tu. Sekarang ni sekarang ni tuan-tuan buka surah Az-Zukhruf. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan permainan Fir'aun. Mengapa saya nak bawa tuan-tuan ayat ni? Sebab sejarah dia akan berulang, ya. Sejarah dulu-dulu akan berulang kemari. Cuma hero dan heroin dia saja berbeza, tapi ceritanya sama. Nampak tak? Ceritanya sama. Si Tanggang. Pernah berlaku tak dulu Si Tanggang? Berlaku, hari ni berlaku. Tadi saya tengok dalam viral tadi, penjual nasi lemak tu dia maki hamunnya mak dia. Terkebil-kebil mata mak dia, aku melahirkan kau, aku. Akhir sekali dia kata, mak ni masuk neraka nanti ni. Ya Allah, menangis mak dia. Si Tanggang pernah ada dulu, hari ni pun ada Si Tanggang. Sejarah dia akan berulang. Apa ni Fir'aun? Fir'aun ada tak sekarang ni? Ada. Tapi tak tahu siapa lah. Jangan kita tuju siapa kan. Jangan. Cuma Nabi Muhammad SAW kata apa? Sebab apa saya kata Fir'aun ni akan berulang? Sebab zaman Nabi Musa, dia berdepan dengan Fir'aun, namanya Ramsis 7. Fir'aun tu Ramsis 7 nama dia. Masa zaman Nabi Muhammad, dalam peperangan Badar, Nabi pernah berdoa. Ketika perang Badar tu, dia nampak Abu Jahal dekat depan tu, dia angkat tangan. Hadza Fir'aun li hadhil ummah, dia kata. Itu yang filem apa tu yang dipinjamnya cakap tu. Ingat tak filem munafik baru ni tu? Ada kan skrip tu. Hadza Fir'aun hadhil ummah. Itu kata-kata Nabi tu. Masa Nabi nampak Abu Jahal dalam peperangan Badar, dia kata apa? Ini Fir'aun untuk umat ini. Maknanya zaman dulu ada Fir'aun, zaman Nabi pun ada Fir'aun, iaitu Abu Jahal. Zaman sekarang pun ada Fir'aun, tapi kita tak tahu siapa. Tak payah tunjuk sesiapa. Takut-takut kita tunjuk orang, sebenarnya kita pula Fir'aun. Tak payah tunjuk. Cuma kita ambil maklumat bahawa sejarah tu akan berulang. Sebab itu kita kena tengok sejarah Quran. Mengapa dalam Quran ni ada sejarah? Supaya kita belajar sejarah kesilapan orang-orang dahulu kala. Supaya kita tak termasuk dalam perangkap itu. Kita tak ulang kesilapan mereka. Okey, jom kita tengok surah Az-Zukhruf, ya, surah Az-Zukhruf. Cuba tengok ayat yang ke-51. Selepas gandum jadi elok balik, semua dah okey balik.
Kemudian Fir'aun dia dah berjaya jatuhkan pribadi Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa ni ahli sihir. Lepas tu dia nak cover diri dia balik. Tengok macam mana dia cover, tuan-tuan tengok. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ayat 51 Az-Zukhruf. Fir'aun telah memanggil kaumnya. Dia panggil kaum dia. Hai, ya. Cara dia panggil tu tak tahulah cara macam mana tu. Mungkin agaknya dia buat kambing bakar ke, kita tak tahu tu. Cara dia nak kumpul rakyat dia. Hai, aku ada benda penting nak cakap ni. Rakyat pun datang. Sebenarnya dia nak naikkan diri dia balik. Sebab bila dia jumpa Nabi Musa merayu minta doa, dia telah jatuh sebagai Tuhan. Dia takut rakyat sedar benda tu. Dia panggil semua, mai, aku nak cakap sikit. Apa dia? Dia kata, ya kaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra? Bukankah kamu melihat aku ini raja Mesir? Mulk di sini terjemah raja tu tak tepat. Kita kena terjemah, bukankah aku ini Tuhan yang mentadbir Mesir? Nampak tak? Akulah Tuhan yang mentadbir Mesir. Kamu tak nampak ke? Tengok gandum-gandum kita semua dah naik balik. Itu yang hari tu berlaku tu, itu semua sihir Musa. Itu semua kejahatan Musa. Sepatutnya rakyat boleh fikir, kalau sihir Musa pun kau Tuhan, takkan kau kalah dengan sihir dia. Patut rakyat boleh fikir macam tu, tapi rakyat dia sudah dibodohkan. Dia tak sampai, dia tak sampai, dia rakyat dia jenis mata kuyu gitu. Dia tak boleh fikir. Nampak? Sepatutnya dia boleh fikir. Kalau baiklah Tuhan kata itu sihir Musa, tapi Tuhan kan Tuhan, takkan Tuhan tak boleh lawan sihir Musa. Patut dia boleh fikir, tapi otak dia tak sampai. Nampak? Tu Allah kata innahum kanu qauman fasikin. Mereka ni kaum yang fasik, kata Allah. Ya. Sikit lagi. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Kau nampak tak sungai Nil tu? Nampak tuan? Sungai Nil tu mengalir dengan arahan daripada aku. Tengok sekarang ni aku suruh dia mengalir, tengok dah banyak air dah. Senang kamu nak ambil air siram pokok kamu. Tengok ini semua kerja aku. Nampak tak? Ya. Afala tubsirun. Apakah kamu tak nampak semua benda tu? Rakyat kata, nampak Tuhan, kami nampak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Tengok ni. Lepas dia naikkan diri dia, rakyat pun sokong dia sebagai Tuhan. Sekarang ni dia buat strategi kedua pula. Tengok apa strategi dia. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubin. Aku nak tanya kamu semua, antara aku dengan Musa, siapa lebih baik? Cuba kamu tengok Musa dengan aku, jauh beza. Apa beza dia? Wa mahinun. Musa ni satu manusia yang hina. Kamu tahu tak siapa Musa? Dia tanya. Musa ni dulu anak kutip, aku yang kutip dia. Dalam tafsir kata begitu. Bukankah Nabi Musa dulu kan dia hanyut, mak dia hanyutkan dia dalam peti. Fir'aun jumpa dekat taman bunga, betul tak? Dia ambil, dia pelihara. Fir'aun dia ungkit balik. Dia kata ini anak kutip jenis tak kenang jasa. Dahlah aku kutip dia, besarkan dia. Itu dia lawan aku balik. Orang macam ni tuan-tuan nak sokong, habislah. Rakyat pun geling lah. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Tepuk. Nasib baik dia tak pandai takbir. Kalau pandai takbir, dia takbir itu. Ya. Padahal Fir'aun buat pembohongan tu. Itu. Ni jenis anak kutip ni, dah lah aku kutip dia, bukan nak kenang jasa. Hina ni. Ni orang hina ni, tak kenang jasa. Orang pun, Allah, jahatnya Musa. Segala yang berlaku tu sihir dia. Lepas tu Fir'aun ni baik, orang dia jaga Musa lawan dia. Habislah tu ya. Baik, apa lagi? Tengok ni. Tak cukup tu. Wala yakadu yubin. Dia kata apa? Tuan-tuan tak tengok ke bila Musa bercakap? Musa kalau bercakap, kita mana ada faham dia cakap. Nabi Musa ni dia lidah dia cacat. Betul tak? Kan masa dia kecil-kecil dulu, Fir'aun marah dekat dia tu.
nak dibunuhnya. Kata isteri dia, jangan bang, budak kecil bang. Itu dia kata ini bukan sebarang budak kecil. Isteri dia kata budak kecil bang, dia pun ambil bara api dengan kuih. Kalau budak ni orang biasa, dia akan ambil bara api. Nabi Musa nak ambil kuih, malaikat tepil, dia ambil bara api, makannya, cacat lidah dia. Bila cacat lidah dia, cakap tu gitulah, tak jelas lah. Itu pun dijadikan isu oleh Fir'aun. Oh jangan tuan-tuan, orang dah takut ni, apa benda pun dia cakap. Itu dia nampak tuan-tuan punya tumit tu pecah, dia akan ambil. Tengok tumit pun pecah, tuan-tuan nak ikut dia. Gitu. Semua dia ambilnya. Ya. Fir'aun dia kata apa? Musa cakap pun kita tak boleh faham, tuan-tuan nak sokong dia. Cuba tengok saya cakap. Bila saya cakap, tengok buka saja mulut, tengok cara saya cakap. Fir'aun tuan-tuan, dia jual peti ais pada orang Eskimo. Orang Eskimo beli peti ais dia. Ya. Dia pandai cakap. Jaga-jaga ya. Okey. Falaula ulqiya alaihi aswiratum min dhahabin aw jaa ma'ul malaikatu muqtarinin. Tengok, dia pusing fikiran rakyat dia. Dia kata apa? Tuan-tuan, kalaulah Musa itu nabi, mengapa bila dia datang berdakwah, dia tak ada emas pun dekat leher dia, dekat tangan dia tak ada emas. Cuba tuan-tuan tengok saya. Saya tengok emas dunia. Saya punya topi pun emas. Tengok. Barulah hebat. Ini datang pakai selipar Jepun je, nabi ke macam ni? Kalau tuan-tuan lah ada pada masa itu, tuan-tuan kata Fir'aun ni gila ke sewil? Patutnya rakyat boleh fikir tak? Tuan, kami tak pandang dia pakai selipar Jepun, dia pakai capal, dia pakai apa. Yang kami pandang kerja dia. Itu tak penting itu. Tengok Gandhi. Gandhi kan yang pemimpin India tu pakai apa? Betul. Gandhi dia mana pakai bus jaket tuan-tuan, dia pakai simpang-simpang gitu je. Tapi pemimpin besar tu. Yang penting apa yang dia buat. Ini kalau pakai bus jaket pun tengok, tapi kerja tak buat apa? Patut rakyat boleh fikir macam tu. Fir'aun, kami tak tengok mulut dia pandai bercakap ke, yang penting kerja dia. Sama ada dia pakai emas ke tak pakai emas, itu tak penting. Yang penting kami nak tengok kerja dia. Sepatutnya begitu. Tapi rakyat dia kata, ya, kalau dia nabi, ngapa dia tak ada emas kat tangan dia ya? Tengok Tuhan kita penuh emas. Apa tu? Baik, satu lagi. Ini lagi kelakar. Auja ma'ahul malaikatu muqtarinin. Kalaulah betul dia malaikat, mengapa masa dia berdakwah tak ada kupu-kupu sebelah dia? Kan pagi-pagi tu, tuan-tuan tengok sinetron cerita Indonesia. Kan ada pagi-pagi sebelah tu. Dia kata kalau betul Musa ni nabi, mengapa tak ada malaikat iring dia? Masa dia berdakwah ada pari-pari duduk sebelah dia tu. Tak ada pun. Bila dia berdakwah, aku sergah dia lari. Nabi apa macam tu? Nampak? Dia punya hujah tu, hujah yang, ya, budak dia satu boleh tolak. Kan? Tetapi sayang tuan-tuan. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, aku kalau berdebat dengan orang pandai, aku boleh menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, kalah aku, kata Syafi'i. Aku tak boleh menang. Orang bodoh kalau kita berdebat dengan dia, dia akan kata dia betul je. Apa tu? Sebab itu bahaya. Tuan-tuan tengok, ini kesimpulan ayat 51 surah Az-Zukhruf. Tuan-tuan tengok ya, apa kata Allah. Sekarang ni Allah kritik rakyat Mesir. Dia tak kritik Fir'aun. Fir'aun dah memang jahat dah tu. Dia kritik rakyat Mesir. Tengok ni. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun telah memperbodohkan kaumnya, fa'ata'u, maka kaum dia pun ikut dia membuta tuli. Sebab tu Allah kata rakyat Mesir bawah pimpinan Fir'aun fasikun, mereka fasik. Sebab apa? Sebab mereka ada akal tapi tak nak guna akal untuk berfikir, ikut aja. Dalam agama kita tak boleh tuan-tuan. Islam mengajar kita ada akal mesti mau guna. Kan?
Para sahabat tuan-tuan, para sahabat dengan Nabi, Nabi ini mana yang wahyu dia ikut. Kalau bukan wahyu, dia bincang balik dengan Nabi. Saya bawa tu cerita. Tu cerita ya. Sikit lagi lah ya. Sabar. Tak nak balik pun hujan kat luar. Baik. Dalam perang Khandak kan bumi Madinah tu kena kepung. Yahudinya, musyrikin kepung Madinah. Bila kena kepung 25 hari, orang dalam tu akan lapar tu, tak ada benda nak makan. Jadi Nabi tengok, dah kena kepung dah kita ni. Bila gali parit, memanglah gali parit, tapi tentera tu tetap kepung. Bila tetap kepung, bantuan luar tak masuk, makanan tak masuk, ubat tak masuk, dalam boleh mati. Apa Nabi buat? Nabi hantar sahabat dia, kau pergi masuk dekat kem sana tu menyamar, cuba tengok yang kepung kita ni siapa. Jadi bila risikan masuk, sampai balik ke Nabi, ya Rasulullah, yang kepung kita ni kabilah ni. Antara kabilah ni ialah kabilah Bani Khuzaimah. Nabi kata Bani Khuzaimah pun ada Rasulullah. Bani Khuzaimah ni dia tak ada problem dengan kita, dia okey je dengan kita. Kita tak pernah bermusuh dengan dia. Kenapa dia sokong Abu Sufyan? Kan? Kata Nabi, bagian risikan, you pergi lagi sekali, jumpa dia punya ketua, beritahu malam ni saya nak jumpa dia, kita buat perjumpaan rahsia. Sebab Bani Khuzaimah ni, mereka ni ahli perniagaan, dia tak bermusuh dengan siapa. Orang bisnes tuan-tuan, mana boleh musuh dengan orang, betul tak? Dia kena okey je supaya, kalau ahli bisnes musuh dengan orang, siapa nak pergi makan kat restoran dia? Dia kena baik dengan semua orang. Itu, saya tak menyebelahi sesiapa, betul? Yang penting nasi lemak saya habis. Jadi Bani Khuzaimah, dia ni orang bisnes, dia tak menyebelahi sesiapa. Tu Nabi pelik, apa pasal dia menyebelahi Abu Jahal pula kepung kita? Risikan pun pergi, jumpa, tuan, malam ni Muhammad nak jumpa, boleh? Dia kata boleh jumpalah. Nabi tanya, engkau ni, kita kan antara kami dengan kau tak ada problem, apa pasal kau tolong Abu Jahal? Dia kata gini, kita ni orang bisnes, Abu Jahal janji kepada kami, kalau Madinah jatuh ke tangan mereka, hasil korma 6 bulan dia akan bagi kepada kami. Rupanya fulus. Dia orang bisnes. Kami memang tak ada problem dengan kau, tapi Abu Jahal bagi kami duit. 6 bulan punya hasil korma, bukan sikit tuan-tuan. Nabi kata dia bagi kau berapa? 6 bulan. Okey, fine. Gini, kalau kau tinggalkan Abu Sufyan, Abu Jahal ni, 1 tahun punya hasil kurma aku bagi kau. Dia mata dia gini, setahun. Iya. Betul ke? Betul. Okey, kau pergi balik dulu. Tinggalkan ni, okey? Tapi macam mana pun kita hold dulu, aku kena tanya pemilik ladang kurma kat Madinah ni, sebab ni bukan aku punya ladang. Mereka pun balik, Nabi panggil puak-puak Madinah ni. Orang-orang Ansar pun dipanggil. Nabi kata gini, negeri kita dah kena kepung. Kalau mereka lebih lama kepung negeri kita kat dalam ni kering nanti. Jadi aku dah atur strategi. Apa dia? Tadi aku panggil Bani Khuzaimah, aku tawarkan kepada dia, setahun hasil kurma Madinah kita bagi kat dia, kalau mereka tinggalkan Pakatan Ahzab ni. Sahabat-sahabat Nabi daripada Ansar kata apa? Ya Rasulullah, gini, kami ni ya Rasulullah nak tanya kau, ini strategi ni wahyu daripada langit ke? Allah bagi tahu kau ke? Nabi kata tak, ini strategi perang. Kalau strategi perang boleh bincang tak? Boleh. Baik ya Rasulullah, dengar ni, kami ni dulu kami sembah berhala tau. Dulu kami sembah berhala. Masa kami sembah berhala, sebiji korma pun kami tak bagi pada Bani Khuzaimah ni, melainkan dia kena beli daripada kami. Kan? Sekarang ni kami dah sembah Allah, takkan kami nak bagi free dekat Bani Khuzaimah ni? No, kami tak nak bagi. Nabi kata, kalau kau tak nak bagi, aku nak buat macam mana? Kita cari strategi lain lah. Menunjukkan apa? Boleh bincang. Nabi bukan diktator. Tak ada Nabi kata, kau dah jadi kafir, kau ni lawan aku Tak ada. Tak ada. Nabi dia bukan jadi kafir kan orang. Sebab ini bukan wahyu, betul tak? Bukan wahyu, ini strategi. Ada satu perempuan ni nama Ummu Barirah. Ummu Barirah ni dia ada suami nama Abu Barirah.
Sebab anak dia nama Barirah. Jadi dua-dua dapat Ummu Barirah dengan Abu Barirah. Dua-dua ni hamba. Hamba yang berkhidmat dengan Siti Aisyah. Jadi satu hari Siti Aisyah dia merdekakan Ummu Barirah. Bila seorang hamba dimerdekakan, dia diberi pilihan. Sama ada nak fasakh dengan suami, sebab suami dia kekal jadi hamba, ataupun nak kekal. Ummu Barirah kata, saya dah merdeka, suami saya hamba, saya pilih untuk difasahkan. Maka Ummu Barirah pun bercerai dengan suami dia. Abu Barirah punya sedih tuan-tuan, kehilangan isteri. Mentang-mentang aku dah jadi, aku masih hamba, kau dah merdeka, kau tinggalkan aku ya. Itu Ummu Barirah kata, sorry lah bang, itu saya dah merdeka tu, abang kerjalah, saya nak buat kerja lain. Jadi Abu Barirah ni duduk rumah menangis tuan-tuan. Satu hari mereka pergi Mekah. Rasulullah nampak Ummu Barirah tawaf depan Kaabah, Abu Barirah ikut belakang. Ya, oh ya, orang labbaik Allah, dia duduk ya. Menitik air mata ni sampai basah janggut. Nabi tengok, asianlah ya. Itu. Ni nak kata apa, gila talak ke macam tu? Bukan lah. Ni rindu lah, dia rindu betul. Dia pun ya, Nabi tengok, Nabi pun faham. Nabi pun lelaki kan. Habis tawaf dia panggil Ummu Barirah. Ummu Barirah mai sini kejap. Ada apa ya Rasulullah? Sahabat tuan-tuan, dia taat pada Rasulullah. Ginilah. Boleh tak engkau kembali kepada suami kau, kepada ex suami kau ni? Ummu Barirah kata apa? Ya Rasulullah, aku nak tanya sikit boleh? Ini wahyu dari langit ke? Bukanlah wahyu. Ini aku punya, aku bagi rekomen. Itu kesian tengok suami kau basah janggut dia. Kau tak kesian ke kat dia? Kata Ummu Barirah, ya Rasulullah, oleh kerana dia bukan wahyu, ini hanya cadangan daripada engkau. La hajatali fih, aku tak ada hajat nak tengok muka dia lagi. No. Aku kahwin dengan Tan Sri. Suami aku hamba, apa baik aku kahwin dengan Tan Sri? Paling tidak emas boleh sampai ke siku. Ada tak Nabi kata kaping kau ni? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab ini pandangan, bukan wahyu. Nampak? Sebab apa tu? Sebab Islam menggalakkan akal supaya berfikir. Nak mentadbir dunia ni perlu pemikiran, perlu fikir. Ya. Tapi kaum Nabi Firaun ni, dia punya rakyat dia tak berfikir, ikut membabi buta. Nak lawan takut nanti masuk neraka. Itu tak lawan, ikut. Itu akhir sekali Allah kata apa? Fastakhaffa qaumahu, Firaun telah bodohkan rakyat dia. Oleh kerana rakyat dia sedia dibodohkan, maka Allah panggil dia apa? Innahum kanu qauman fasikin. Mereka itu semua kaum yang fasik. Sebab apa? Ada otak tapi tak mau guna, tak mau fikir. Ikut ke mana pergi. Orang masuk bawa lubang biawak, masuk. Lubang buaya, masuk. Tak nak fikir langsung. Ya. Jadi oleh kerana mereka ni durhaka juga pada Allah, Allah dah turunkan katak tak nak ikut, semua tak nak ikut. Allah umpan mereka. Allah umpan dia apa dia? Allah umpan mereka di Laut Merah. Mereka nak bunuh Nabi Musa dan dengan kaum dia lari di Laut Merah. Sampai di Laut Merah, Allah kata, Musa, engkau ketuk dengan tongkat engkau laut tu, laut terbuka. Datang angin yang kencang, tiup air laut terbuka. Terbuka dua jadi dinding. Nabi Musa pun jalan dekat dasar laut, menyeberangi laut sampai ke Saudi Arabia. Firaun dengan kaum dia tak sedar itu perangkap Allah. Allah Ta'ala nak hancurkan kaum yang tak gunakan akal. Ya, kaum yang telah diberi peringatan sampai 9 peringatan diberi, tak sedar juga, Allah umpan mereka dengan air laut. Dia tengok, seronoklah dapat jalan dekat dasar laut, jom kita masuk. Mereka masuk tuan-tuan, sampai tengah-tengah angin tu dia berhenti kan. Bila angin berhenti, apa jadi pada air laut? Bercantum balik. Bila bercantum tuan-tuan, Firaun tak pernah masuk kelas mengaji berenang. Jadi dia lemas dengan tentera di dalam tu. Allah kata, matilah kamu semua. Sebab apa? Sebab kamu kaum yang fasik. Yang ini mengaku jadi Tuhan, yang ini pula rakyat jelata tak pandai guna akal untuk berfikir. Sebab itu kita orang Islam digalakkan supaya berfikir. Janganlah jadi pak turut, kecuali kalau benda tu wahyu, kita kena ikut. Macam saya katakan tuan-tuan,
Kita kena semayang 5 waktu sehari semalam ya. Jangan bincang lagi. Ikut itu wahyu tu. Ya tu. Wahyu tu. Kalau saya kata tuan-tuan, kapet merah ni rasanya kena tukar ni ya tu. Tuan-tuan kena tukar ni, dah tak boleh pakai ni. Buatlah kapet baru. Kebetulan saya orang yang jual kapet tu. Saya cakap lah begitu tu. Tuan-tuan kata, ustaz lah, ustaz cakap kena ikut tu, tidak kapet nanti kita. Tukarlah. Ya Allah, gunalah akal sikit. Ustaz, kapet ni baru kami tukar. Baru dalam 3-4 tahun. Elok lagi, buat apa nak tukar itu? Ke ustaz ni ada apa-apa? Ya, tonton balik, tengok dekat internet, cek-cek tu. Rupanya ustaz ni ada syarikat jual kapet. Gunalah akal. Kan? Tidak nanti jadi macam kaum Fir'aun. Ya. Sebab itu akal itu dalam Quran banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita gerakkan akal. Afala ta'kilun. Apakah kamu tak nak berfikir? Fa'tabiru ya ulil albab. Hei orang-orang yang ada akal, berfikirlah kamu. Jangan jadi pak turut. Allah suruh fikir. Kecuali dalam masalah wahyu, yang itu tak boleh. Ya, yang lain para sahabat Rasulullah pun dia bincang balik. Sebab itu bukan wahyu. Tapi bincang dengan adab lah ya, bukan jangan kasar dengan adab. Ya Rasulullah, nak tanya ini wahyu ke? Bukan, ini pandangan saya. Kalau pandangan Rasulullah boleh tak dibincangkan balik? Boleh. Sahabat berbincang. Gitu ya. Jadi saya rasa tuan-tuan dah catat dah ayat-ayat yang saya bagi tadi, betul tak? Jadi bila dah catat, balik rumah baca baliklah. Baca balik, rujuk balik. Kalau ada kitab tafsir kat rumah, buka kitab tafsir, tengok macam mana. Sebab apa yang saya ulas tadi tu hanya 1% saja daripada apa yang sepatutnya. Jadi banyak lagi yang belum diulas. Jadi tuan-tuan kena rujuk, baca, insya-Allah. Masyarakat yang membaca, insya-Allah masyarakat itu akan jadi masyarakat yang celik, yang tak suka, yang tak mungkin boleh ditipu dia orang. Tapi kalau kita menjadi masyarakat yang malas membaca, malas berfikir, kita akan senang ditipu oleh orang. Ya, senang je orang tipu kita. Ya, saya berapa tahun tuan kena tipu. Tak berani makan santan. Bila tengok santan, tak berani, nanti jantung rosak gitu. Sekali bila saya belajar sikit-sikit lah ilmu-ilmu herba ni, rupa santan lah bagus. Betul tak? Sebab tu orang tua-tua kita, dia tak bagi kita makan nasi putih. Nasi putih tu dia kata kau balut dengan santan, mat, biar jadi nasi lemak. Bila dah jadi nasi lemak, elok untuk kesihatan sebab dia punya karbohidrat tu telah dipotong oleh santan tu. Itu. Kita ditipu dia orang, santan tak nak makan. Itu. Jadi nak jadi macam mana? Ya. Tuan-tuan, dekat satu universiti di Amerika, dia orang kaji satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Fal yutil saumakum. Kama Nabi, panjangkanlah puasa kamu. Ini hadis. Nabi kata apa? Kalau kamu puasa mula pukul 6 Maghrib pukul 7. Maghrib tu minum air, jangan makan. Nanti pukul 12 nanti baru makan. Panjangkan puasa. Orang Amerika dia kajinya hadis ni tuan-tuan. Dia kaji. Rupa dia dapat satu keputusan. Itulah cara untuk reverse balik kesihatan kita. Mana yang ada darah tinggi, cuba puasa macam tu. Itu, dia boleh reverse balik. Boleh jadi muda balik lagi. Itu. Mana yang ada kencing manis, buat gitu. Dia reverse balik. Tapi kita tu lah, masa buka puasa tu lah, kita qada tuan-tuan itu. Ambil nasi tu sampai nasi tak nampak lah, atas dia lauk. Kuat lauk baru nampak nasi. Habis puasa kita akhir sekali tak jadi ubat, dia jadi mudarat pada kita. Bukan puasa tu, cara kita berbuka puasa tu tak betul. Itu. Jadi itu yang ada keto diet. Keto diet tu yang sekarang ni terkenal tuan-tuan, dia berpuasa panjang. Dia puasa panjang. Dia makan paling lama, paling akhir dia makan pukul 6 petang. Dia makan nanti pukul 12 tengah hari, nanti baru dia makan balik. Bayangkan berapa lama dia berlapar tu untuk reverse balik. Nabi dah pesan pada kita lah, tapi kita tak nak ikut tuan-tuan. Akhir sekali yang ni putus urat dekat otak, yang ni dah terbaring, ni terbaring. Allahu Akbar. Ya, akhir sekali kita dapat susah. Jadi cukuplah tuan-tuan, saya bukan doktor, saya hanya baca-baca sikit-sikit aja tahu gitulah ya.
Tuan-tuan boleh tanya pada pakar-pakar, insya-Allah mereka akan terang lebih lanjut lagi. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan. Walhamdulillahirabbil alamin.